Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Samsul Bahrain yang bernombor matrik B0822100057. Di bawah nama pensyarah Dr. Nurul Najah, kami ingin membentangkan penilaian akhir BHLW 1762 Falsafah dan Isu Semasa yang bertajuk Materialisme. Saya akan meneruskan pembentangan dengan pengenalan daripada tajuk materialisme ini. Menurut buku Kamus Filsafat karya Loren, fahaman materialisme ialah sejenis fahaman falsafah yang mendakwa bahawa satu-satunya perkara yang benar ialah bahan berjirim, yakni segala fenomena yang berlaku ialah bersifat jirim atau ialah kesan daripada perkara berjirim dan nyata. Hal ini dapat kita simpulkan bahawa fahaman ini hanya mementingkan aspek kebenaran semata-mata dan ini menyebabkan pemikiran seseorang itu akan terbatas. Sebagai contoh yang kita boleh ambil daripada fahaman ini ialah kesedaran dan pemikiran manusia hanya berpunca daripada proses biokimia dan sistem saraf manusia dalam fahaman ini, dan ketiadaan perkara ini memustahilkan kemahiran berfikir. Apakah impak yang besar akan kita hadapi sekiranya kita tidak membendung pemikiran ini dari terus berleluasa di kalangan masyarakat kita? Di akhir kajian ini akan kami simpulkan impak ideologi atau falsafah materialisme ke atas individu, masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. Yang seterusnya ialah objektif kajian. Di dalam objektif kajian ini, yang pertama terdapat memahami dan menilai hujah balas dan idea kepada sudut pandangan materialistik. Seterusnya mengenal pasti sejauh mana impak fahaman teori materialisme barat terhadap manusia masa kini, dan akhir sekali mencadangkan cara untuk manusia masa kini menghadapi masa kini dan menghadapi cabaran ideologi materialisme barat. Melalui kajian ini, kami dapat huraikan maksud materialisme barat secara terperinci serta lebih mendalam. Selain itu, kami juga menilai setiap satu kajian yang kami dapati untuk memastikan yang kajian kami dapati ialah kajian yang boleh memberikan huraian yang tepat serta mudah difahami. Seterusnya, setelah definisi serta teori materialisme barat dapat difahami, kami mengkaji sejauh manakah kesan teori ini dapat memberikan kesan kepada manusia masa kini. Perkara ini penting untuk difahami serta mengetahui adakah benar pemikiran tentang teori ini mampu memberikan kesan serta impak positif di dalam sesebuah komuniti atau sebaliknya. Akhir sekali, setelah selesai dalam kajian ini dan menilai segala yang kami dapati daripada teori ini, kami akan memberikan beberapa cadangan dan pandangan kami terhadap teori kajian ini. Pandangan serta cadangan ini bergantung kepada keadaan dan situasi yang mana sesuai untuk diguna pakai untuk masa kini. Hal ini untuk memberi cadangan dan pandangan tentang bagaimana manusia pada masa kini mampu mengatasi dan berhadapan dengan impak dari segi fahaman materialisme barat ini agar akidah serta pemikiran tidak tersasar jauh dari landasan dan minda yang sihat. Assalamualaikum, nama saya Nur Najlah Izzati binti Saidi, nombor matrik B08221045. Saya akan membentangkan masalah-masalah yang disebabkan oleh materialisme. Di sini kami akan nyatakan masalah yang berpunca dari materialisme terhadap individu dan dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu ekonomi, sosial dan politik. Pertama sekali, materialisme sangat mempengaruhi individu untuk menilai dan mengukur diri sendiri dalam sektor ekonomi. Sebagai contoh, mereka menganggap bahawa kekayaan material itu sebagai ukuran kejayaan. Hal ini kerana materialisme sentiasa dikaitkan dengan memiliki sesuatu benda, dengan kekayaan dalam memiliki sesuatu benda atau pencapaian individu. Dalam konteks ini, individu akan menilai diri mereka berdasarkan dengan harta yang mereka ada, berapa wang yang mereka ada atau apa-apa yang mereka peroleh. Seterusnya, materialisme juga meningkatkan tahap kemurungan dan kebimbangan individu. Hal ini kerana terjadinya perbandingan dan ketidakpuasan hati dalam diri. Hal ini demikian kerana materialisme sering menggalakkan individu membandingkan diri mereka dengan orang lain berdasarkan dengan harta benda yang dimiliki. Ini boleh menyebabkan individu berasa tidak puas hati dan berasa tertekan untuk mencapai standard penggunaan yang ditetapkan oleh masyarakat. Perasaan tidak puas hati ini boleh mencetuskan kebimbangan dan perasaan rendah diri kerana mereka merasa tidak dapat mencapai kejayaan atau kebahagiaan yang dikaitkan dengan harta benda. Akhirnya, untuk sektor politik, materialisme mempengaruhi kecenderungan individu untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain dan berasa tidak puas hati dengan apa yang mereka miliki. Sebagai contoh, perlombaan dan persaingan politik. Materialisme sering mencetuskan perlombaan politik dan persaingan sengit antara individu dan kumpulan untuk kuasa, sumber dan pengaruh politik. Dalam konteks ini, untuk mendapatkan kuasa dan keuntungan harta benda, individu mungkin akan merasa terpaksa dalam membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ini boleh meningkatkan rasa tidak puas hati dan kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain dari segi politik.
Seterusnya, materialisme juga mempengaruhi masyarakat di Malaysia dan terbahagi kepada 3 sektor. Pertama, untuk dari ekonomi. Materialisme mempengaruhi struktur ekonomi suatu masyarakat. Sebagai contoh, orientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Materialisme cenderung untuk menggalakkan orang ramai untuk mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai matlamat utama mereka. Tumpuan kepada pengumpulan kekayaan dan barangan material menggalakkan pembangunan ekonomi yang intensif dan mampan. Tapi, akibatnya, masyarakat yang dikuasai oleh ideologi materialistik cenderung membawa kepada ekonomi yang berorientasikan pengeluaran, penggunaan dan pertumbuhan yang tinggi. Seterusnya, dari sektor sosial, materialisme sangat mempengaruhi hubungan antara generasi lebih tua dan generasi yang muda dalam sebuah masyarakat. Hal ini kita dapat lihat wujudnya perbezaan dalam nilai dan keutamaan. Materialisme sering menimbulkan perbezaan nilai dan keutamaan antara generasi tua dan muda. Generasi yang lebih tua mungkin menghargai nilai tradisional seperti kekeluargaan, kebersamaan atau pemenuhan rohani. Manakala generasi muda cenderung lebih menumpukan pada kepuasan material dan pencapaian pribadi. Perbezaan ini boleh menimbulkan ketegangan atau perselisihan faham antara dua generasi. Akhir sekali, dari segi politik, materialisme mempengaruhi sikap dan tindakan rasuah dalam politik dan kerajaan. Contohnya, orientasi kepada keuntungan peribadi. Hal ini dapat dilihat dari orientasi kepada keuntungan peribadi, iaitu materialisme yang berlebihan sering mendorong individu untuk mencari keuntungan peribadi dan memaksimumkan kekayaan mereka sendiri. Dalam konteks politik dan kerajaan, sikap materialistik yang kuat boleh mempengaruhi tingkah laku rasuah dengan merangsang keinginan untuk mendapatkan faedah kewangan yang tidak sah, seperti menerima rasuah atau mendapat dana secara tidak beretika. Selain itu, pengaruh materialisme juga mendatangkan masalah kepada negara. Sebagai contoh, dari segi ekonomi, materialisme sangat menjejaskan kestabilan ekonomi negara, termasuk kitaran konjuntur dan risiko kewangan. Hal ini kita boleh lihat apabila penggunaan berasaskan hutang menggalakkan individu meningkatkan penggunaan mereka melalui pembiayaan hutang. Jika ramai individu atau isi rumah terperangkap dalam kitaran penggunaan berasaskan hutang, ini boleh meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi. Semasa ketidaktentuan ekonomi atau penurunan pendapatan, mereka mungkin mengalami kesukaran untuk memenuhi obligasi perkhidmatan hutang mereka yang boleh memberi kesan kepada risiko kewangan dan kestabilan kewangan mereka. Dari segi sosial pula, ideologi materialisme juga berkait dengan sikap sosial seperti empati, perpaduan atau keprihatinan terhadap orang lain dalam masyarakat. Sebagai contoh, emosi dan keprihatinan diri. Materialisme yang tinggi cenderung menumpukan perhatian individu kepada keinginan dan kepuasan peribadi yang berkaitan dengan pemilikan harta. Tumpuan yang kuat pada pencapaian diri dan material boleh mengurangkan kebimbangan dan empati terhadap keperluan dan pengalaman orang lain. Individu yang lebih materialistik mungkin cenderung kurang memberi perhatian atau memahami perasaan, keperluan atau perspektif orang lain. Akhir sekali, dari segi politik, materialisme menjejaskan tahap kestabilan politik sesebuah negara, termasuk potensi ketegangan atau konflik sosial. Hal ini kerana terjadinya ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Kebendaan yang tinggi dalam masyarakat boleh membawa kepada ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Apabila individu atau kumpulan secara intensif mengejar keinginan materialistik mereka, jurang antara mereka dan kumpulan yang kurang bernasib baik dari segi ekonomi boleh melebar. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang tinggi sering menjadi punca ketidakpuasan hati dengan ketegangan sosial yang boleh mencetuskan protes, demonstrasi atau konflik sosial. Hai, nama saya Nur Farhana Zura binti Muhammad Fauzi. Nombor metrik B0822101006. Seterusnya, sebarang usaha akademik memerlukan kaedah penyelidikan. Ia melibatkan kaedah sistematik untuk mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan hipotesis atau persoalan kajian, mengenal pasti isu, memilih kaedah pengumpulan dan analisis data yang sesuai dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil kajian. Metodologi penyelidikan yang baik adalah penting untuk penyelidikan dalam pelbagai bidang kerana ia memastikan keputusan boleh dipercayai dan sah. Dalam kaedah penyelidikan yang telah dilakukan dalam kajian ini mempunyai 4 metod atau cara. Berikut merupakan kaedah penyelidikan yang telah dijalankan bagi mengetahui dan menganalisa impak dan ideologi falsafah materialisme. Dalam kaedah penyelidikan ini, pertama, kajian laman web atau internet. Kedua pula, melalui kajian artikel dan jurnal. Ketiga, kajian buku dan yang terakhir melalui kajian lapangan atau soal selidik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufara Ali binti Muhammad Jafni, nombor matrik B0822100185. Seperti yang anda dapat lihat, saya akan menguraikan faktor kebarangkalian mengapa responden telah memilih jawapan-jawapan tersebut untuk soalan kaji selidik Google Form yang telah dibuat oleh kami. Berdasarkan carta di atas, seramai 24 orang telah memilih sangat setuju bahawa ketidaksamaan sosial dan perbandingan ekonomi mampu mempengaruhi cara individu menilai diri mereka sendiri juga dari segi ekonomi. Kita boleh lihat situasi ini di sebalik kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat pada zaman sekarang. Masih ada ketidaksamaan sosial yang perlu diperhatikan. Salah satu bentuk ketimpangan sosial yang jelas dalam era digital adalah akses yang tidak merata terhadap teknologi dan internet. Ketidaksamaan ini dapat menghalang peluang ekonomi, pendidikan dan akses informasi yang diperlukan untuk berkembang di era digital pada masa kini. Seterusnya, bagi segi masyarakat pula, kebanyakan responden bersetuju bahawa pilihan jawapan bagi konflik generasi dan perubahan dinamik adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi struktur ekonomi sesuatu masyarakat. Kenapa? Ianya mungkin masyarakat kini kurangnya hubungan sesama masyarakat. Golongan masyarakat pada ketika ini ada kalanya sangat mementingkan bangsa mereka sendiri atau dipanggil asabiah kerana mereka hidup berpuak-puak. Namun demikian, apabila mereka merasai kehidupan bermasyarakat, mereka terlupa bahawa masyarakat pada ketika ini hidup berbilang kaum dan berbilang agama. Semua agama mengamalkan nilai-nilai baik dalam ajarannya. Oleh yang demikian, setiap masyarakat perlu menerima kepelbagaian dalam kebudayaan. Akhir sekali, responden seramai 33 orang telah memilih sangat setuju bagi jawapan rasuah dan kegagalan tadbir urus yang baik mungkin kerana ianya faktor yang mampu menjejaskan tahap kestabilan politik sesebuah negara, termasuk potensi ketegangan atau konflik sosial. Seperti yang kita dapat lihat pada masa kini, amalan tadbir urus yang baik boleh dibahagikan kepada 6 prinsip utama, iaitu pertama, berfokus kepada pelanggan di mana organisasi perlu memberikan keutamaan kepada kehendak, keperluan dan ekspektasi pelanggan. Untuk itu, organisasi yang memilih tadbir urus yang baik akan sentiasa berusaha secara berterusan untuk melaksanakan pelbagai inisiatif dan penambahbaikan sebagai usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tuntasnya, setiap organisasi di negara ini, baik awam, swasta maupun korporat serta para pemimpin perlu memikul tanggungjawab dalam memastikan amalan tadbir urus yang baik diletakkan sebagai agenda kepimpinan yang utama demi kecemerlangan organisasi masing-masing. Nama saya Nur Syafiza binti Ramli, nombor kad matrik B0822104448. Okey. Antara langkah atau cadangan penambahbaikan impak ideologi atau falsafah materialism ke atas individu, masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial ialah pendidikan dan kesedaran. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesedaran dalam masyarakat mengenai kepentingan nilai sosial, kemanusiaan dan moral yang melampaui aspek formalistik semata-mata. Ini boleh dilakukan melalui kurikulum sekolah yang menekankan nilai-nilai ini. Program kesedaran sosial dan penyampaian maklumat yang benar dan telus serta implikasi materialism yang berlebihan. Selain itu, pembangunan ekonomi yang seimbang. Kita seharusnya menggalakkan pembangunan ekonomi yang seimbang dan mampan dengan mengutamakan kebajikan sosial dan kelestarian semula jadi selari dengan perkembangan ekonomi. Ini boleh dicapai melalui pengukuhan sektor ekonomi yang melibatkan komuniti tempatan, meningkatkan akses kepada pendidikan dan kemahiran dan melindungi hak pekerja. Seterusnya, memperkukuhkan institusi demokrasi seperti sistem kehakiman yang bebas dan tidak partisan, media yang bebas dan bertanggungjawab dan mekanisme yang berkesan untuk mewujudkan penyataan politik sejagat dan kebebasan bersuara. Ini akan membantu mengatasi pengaruh materialism yang meluas dalam proses politik dan memastikan penglibatan rakyat dalam proses membuat keputusan yang lebih beretika dan inklusif. Di samping itu, pembinaan komuniti dan nilai sosial. Menggalakkan pembinaan komuniti yang kuat dengan menekankan nilai sosial dan saling bergantungan ahli komuniti. Ini mungkin melibatkan inisiatif seperti program sukarelawan, aktivitas sosial dan membina kesedaran sosial dalam komuniti setempat. Justru itu, perubahan budaya. Contohnya, menggalakkan perubahan budaya yang memihak kepada kehidupan yang bermakna, keseimbangan kehidupan kerja dan kebahagiaan rohani. Ini mungkin melibatkan sokongan seni, kreativiti dan aktiviti yang menggalakkan minat yang pelbagai dalam masyarakat. Akhirnya, penyelidikan dan penilaian. Dengan menyokong dan penyelidikan dan kerjaan dalam bidang sosial, psikologi dan ekonomi untuk memahami kesan materialism yang lebih mendalam dan menjalin strategi dan pendekatan yang lebih baik untuk menangani isu ini. Ini akan membantu dalam rangka asas dan langkah yang lebih berkesan untuk mengatasi cabaran materialism dalam masyarakat dan negara. Membina rangkaian kerjasama dan kerjasama antara pihak yang berkepentingan termasuk kerajaan, pertumbuhan kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil untuk bekerjasama mengatasi imej materialism yang semakin merosot. Dengan kerjasama yang padu, perubahan yang lebih berkesan dan berkekalan dapat dicapai dalam meningkatkan kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Sekiranya langkah-langkah ini diambil, diharapkan dapat mengurangkan impak materialism yang berlebihan dan memperkuatkan nilai-nilai sosial, moral dan kesejahteraan dalam masyarakat dan negara.